Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull sul ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar, sirril asrar, tiryakil aghyar, miftahi babil yasar, sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, حفظ المرسلين، إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, yang dihormati pihak ARGKL dan Selangor, pihak Islami, tuan-tuan guru dan seterusnya, sahabat-sahabat pendengar yang bersama-sama live pada pagi ni. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dah masuk hari yang ketiga kalau tak silap saya. Program tadarus dan juga tadabbur Al-Quran yang mana kita target dalam masa lebih kurang lagi kepada ayat surah Ali Imran muka surat 57 sampailah surah An-Nisa muka surat 84 yang telah ditinggalkan oleh guru kita semalam. Dan insya-Allah pertama kita akan tadabbur ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya akan gunakan tafsir Jalalain sebab saya ni bukan mufassir. Kalau boleh tafsir terus je tu kira power lah, masya-Allah. Dan kita susahlah nak jumpa mufassir, dan mufassirin ni menjadi ahli tafsir ni bukan benda yang mudah lah. Imam Ibn Juzai Al-Kalbi di dalam muqaddimah kitab tafsir beliau At-Tasheel li'ulumi tanzil, beliau menyatakan bahawasanya nak jadi ahli tafsir ni dia kena mahir 12 ilmu. Nak jadi ahli tafsir kena mahir 12 ilmu. Jadi mahir bukan tahu, bukan dia pernah celup-celup, tak. Maksudnya dia dah menguasai semua benda tu. Dia boleh mengajar, tak pakai kitab pun dia boleh mengajar. Dia boleh mengajar dia punya kerangka ilmu tu. Tu maksud orang dah menguasai lah, masya-Allah. Jadi sebabkan saya bukanlah ulama macam tu kan, kita ni orang biasa-biasa saja, hanyalah melaksanakan tanggungjawab untuk kita sama-sama tadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka eloklah saya gunakan tafsir yang telah ditulis oleh para ulama, iaitu tafsir yang sangat terkenal yang menjadi silibus berkurun-kurun lama sejak ditulis oleh pengarang dia, iaitulah Imam Jalalul Mahalli dan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti. Iaitulah kitab yang dipanggil sebagai kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Inilah silibus di pondok dan juga silibus di sebahagian universiti antaranya Al-Azhar sendirilah, sebab yang karang tu ialah ulama Al-Azhar sendiri. Maka saya akan guna tafsir ni, kita akan pergi satu-satu ayat insya-Allah, dan saya akan baca tafsir. Kemudian kalau ada poin yang saya rasa saya perlu tekankan atau perlu jelaskan, saya akan jelaskanlah insya-Allah. Kalau tak, kita akan baca sepintas lalu dari yang pertama ke surat 57 ni sampailah yang terakhir insya-Allah. Jadi tak buang masa, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhunil Musannifu rahimahumullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ayat yang ke-53, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Di situ. Baik. Jadi apa maksud dia? Ya wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang engkau turunkan, iaitu kitab Injil. Bima anzalta di sini, apa yang engkau turunkan, maksudnya ialah kitab Injil. Sebab ini ialah perkataan Bani Israel. Okey, Bani Israel. Dan kami telah mengikuti Rasul. Kami wattaba'na Rasul, kami dah ikut Rasul, iaitu siapa dia? Nabi Isa alaihissalam.
Kerana itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian, iaitu kesaksian apa? Kesaksian akan keesaanmu dan kebenaran Rasulmu. Baik, yang ayat 54 Allah berfirman, dan mereka membuat tipu daya, kan, wa makarallah. Wa makaru ni maksudnya tipu daya. Muslihat, tipu muslihat. Maksudnya adalah orang-orang kafir Bani Israel membuat tipu daya terhadap Nabi Isa AS ketika mereka mengutus seseorang untuk membunuhnya. Itu maksud wa makarallah di sini ni. Ayat ni orang selalu baca ni. Maksudnya bila nak cerita tentang apa? Tentang kita ada perancangan, Allah juga ada perancangan. Biasanya orang terjemah perancangan lah. Tapi makar ni sebenarnya ialah tipu daya. Sebab itulah para ulama dia kata apa? Dia kata jangan berasa selamat dengan tipu daya Allah SWT. Jangan selamat dengan makar Allah Taala. Boleh sebab takut-takut apa yang anugerah yang Allah Taala bagi itu sebenarnya ialah makar. Itu ialah istidraj. Kan, satu benda yang kita ingat ke anugerah, rupanya dia ialah satu pemberian daripada Allah Ta'ala untuk jauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kita hati-hati. Kita minta jauh daripada tipu daya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia kata, wa makaru, dan mereka membuat tipu daya, iaitu dengan mengutuskan orang untuk membunuh Nabi Isa. Wa makarallah, maka Allah pun membalas tipu daya mereka dengan cara memperlihatkan orang yang mirip Nabi Isa di hadapan orang yang hendak membunuhnya. Lalu mereka pun membunuh orang yang mirip Nabi Isa itu, dan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Maksudnya dia lebih tahu akan tipu daya daripada mereka. Maksudnya Allah Ta'ala lebih tahu nak buat strategi, nak buat perancangan. Allah Ta'ala lebih sebaik-baik perancang. Baik. Kemudian sebab itu kenapa kita ni disuruh oleh para ulama untuk solat sunat istikharah. Sebab apa? Kita mungkin rasa strategi kita dah betul. Betul kita dah buat perbincangan dan sebagainya, tapi jangan lupa solat istikharah. Istikharah ni apa? Kita nak serahkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Apa pun yang berlaku kita pasrah kepada Allah Ta'ala dalam perancangan kita, insya-Allah. Baik. Ayat 55, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku dari dunia tanpa mengalami kematian serta menyucikanmu, maksudnya menjauhkanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, iaitu orang-orang yang membenarkan kenabian di antara kaum muslimin dan Nasrani, di atas orang-orang kafir kepadamu. Mereka adalah Yahudi. Mereka lebih unggul di atas Yahudi dengan hujah dan pedang hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan dalam persoalan dunia. Ayat 56, maka adapun orang-orang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia, iaitu dengan dibunuh, ditawan dan dibebani jizyah, dan di akhirat dengan siksa neraka. Sedangkan mereka tidak memperoleh penolong yang menghalangi siksa Allah Ta'ala itu. Baik. Ayat 57, dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Fayuwaffihim, dibaca fayuwaffihim dan fanuwaffihim. Dia ada dua qiraat di situ. Dan Allah tidak menyukai orang zalim. Ni bagus kitab Tafsir Jalalain ni untuk kita belajar. Ni baguslah. Mungkin lepas habis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, PKP ni tuan-tuan bolehlah cari guru-guru yang boleh mengajar Tafsir Jalalain. Sebab apa? Tafsir ni sangat bagus sebab dia, satu, dia mengajar juga nahwu saraf. Yang kedua juga dia akan memberi tambih kalau ada bacaan lain dalam qiraat yang lain. Tu bagusnya. Jadi kita boleh belajarlah sambil-sambil tu boleh belajar qiraat. Baik. Kemudian dia kata, maksudnya Allah akan menghukum mereka. Dan Allah tidak menyukai orang zalim, maksudnya Allah akan menghukum mereka yang zalim tu. Diriwayatkan bahawa Allah mengutus awan kepada Nabi Isa lalu mengangkatnya. Ibunya memeganginya sambil menangis. Lalu ia berkata kepada ibunya, kiamat akan mempertemukan kita. Malam itu adalah malam Qadar di Baitul Maqdis. Saat itu Nabi Isa berumur 33 tahun. Setelah itu ibunya hidup selama 6 tahun. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahawa Nabi Isa turun menjelang kiamat berhukum dengan syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masyhur. Nabi Isa dia akan berhukum dengan hukum Nabi kita dan dia ialah mujtahid.
Dia tak pakailah mazhab ada orang tanya nanti Nabi Isa turun, Nabi Isa mazhab apa? Syafi'i ke, Hambali ke apa? Tak. Dia nabi kan. Dia nabi, dia boleh terima wahyu. Jadi dia bersyariat dengan syariat Nabi kita, tapi kalau ada persoalan-persoalan ni dia ialah mujtahid. Dia ialah mujtahid juga. Okey. Dia tak pakailah mazhab lain ni. Okey, kemudian jadi dia akan berhukum dengan syariat Nabi kita. Dia tak bawa lah syariat Kristian tu. Membunuh Dajjal dan juga babi, menghancurkan salib dan menghapuskan jizyah. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim bahawa Nabi Isa hidup selama 7 tahun. Disebutkan dalam hadis Abi Daud At-Tayalisi. Ini seorang imam hadis lah. Biasa kalau ni, tapi ni bukan Sunan Abi Daud. Yang Sunan Abi Daud tu Imam Abu Daud As-Sijistani. Ni sedikit faedah hadis lah. Okay, faedah hadis. Jadi ni Abu Daud At-Tayalisi, Imam Abu Daud yang lain. Okay. Dia kata bahawa Nabi Isa hidup selama 40 tahun, setelah itu wafat. Setelah itu ia wafat. Ni ada khilaf. Lalu jenazahnya disolatkan. Kemungkinan yang dimaksudkan 40 tahun adalah usia hidupnya di dunia, baik sebelum ataupun setelah diangkat ke langit. Yalah, sebab kalau ikut riwayat yang 7 tahun campur dengan sebelum dia diangkat di langit 33 tahun, jadi 40 tahun juga. Jadi ulama ihmalkan kan. Macam mana kita nak jamakkan. Kita nak jamakkan antara satu riwayat yang kata 7 dengan riwayat yang kata 40. Jadi kita jamakkan. Ni kaedah ulama hadis lah. Ulama hadis bila nampak seolah-olah macam ada mukhtalaf hadis, ikhtilaf hadis, ada perbezaan pada riwayat hadis, maka ulama kaedah pertamanya ialah cuba jamakkan, gabungkan. Oh, had ni maksudnya macam ni, had ni maksudnya macam ni. Tapi kalau dah tak boleh gabung, ketika tu dia akan pilihlah ada nasih mansuh ke, kalau tak ada nasih mansuh kita akan tarjih dan sebagainya lah. Okey. Aywa. Ayat 58, demikianlah persoalan Isa yang telah disebutkan. Kami membacakannya, maksudnya kami ceritakan kepadamu, hai Muhammad, sebahagian ayat-ayat. Kalimat ini sebagai hal dari hak. Kalimat ini sebagai hal dari hak pada kata natluhu. Ni perbahasan nahunya. Amilnya adalah makna isyarat yang ada pada kata zalika. Dan peringatan yang penuh hikmah. Maksudnya yang sempurna iaitu Al-Quran. Yang nahu tu saya tak bahas lah. Dia tak ada keperluan untuk kita. Untuk kita ni maksudnya kita ni orang awam lah. Tapi untuk para asatizah tu sangat perlulah. Yang tu dia orang boleh tengoklah perbahasan ni. Baik. 59, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa, maksudnya prosesnya yang ajaib, iaitu dia dilahirkan tak ada bapa. Bagi Allah seperti penciptaan Nabi Adam. Ni jawapan kita. Kan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Jadi kalau ada orang dia kata bahawasanya, sebab orang Kristian dia kata Nabi Isa ni anak Tuhan sebab Nabi Isa tak ada bapa. Jadi kita kata kalau Nabi Isa Tuhan, maka Nabi Adam lebih patut jadi Tuhan sebab dia bapa pun tak ada, mak pun tak ada. Kan, dia tak ada bapa, tak ada mak. Jadi ini selalu ulama kita bagi hujah pakai ayat ni lah. Pakai ayat ni. Kalau dalam interface dialog kan, ni kita punya hujah. Kalau kamu rasa ajaib Nabi Isa punya penciptaan, maka lebih ajaib Nabi Adam. Sebab tu Allah Ta'ala disebut sini sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa, maksudnya prosesnya ajaib bagi Allah seperti penciptaan Nabi Adam. Maksudnya seperti proses penciptaan Adam, iaitu Nabi Isa diciptakan tanpa melalui seorang ayah. Ini namanya merupakan sesuatu yang ajaib dengan sesuatu yang lebih ajaib agar lebih mengalahkan lawan dan lebih mengena dalam jiwa. Jadi kalau Allah Ta'ala boleh cipta Nabi Adam tak ada ayah, tak ada mak dan tak ada rupa pun manusia yang sebelum tu, maka apatah lagi lebih mudah lah bagi Allah Ta'ala untuk cipta Nabi Isa. Dan lebih mudah lagi lah Allah Ta'ala nak cipta kita, tak ada masalah. Okay. Dan lebih mudah untuk Allah Ta'ala bangkitkan kita daripada kubur. Ini disebutkan dalam surah Yasin kan. Nanti ke depan dia akan sebutkan orang-orang kafir Quraisy bila Nabi cerita pasal kebangkitan selepas kubur kan. Dia kata macam mana kita ni dah tinggal tulang pun dah tak ada dah kan. Macam mana boleh hidup ni? Kita ni sebelum ada pun, tak ada tulang pun Allah Ta'ala boleh cipta. Apa masalah yang tinggal sakit-baki tulang tu untuk Allah Ta'ala ciptakan balik? Lagilah tak ada masalah. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
dia menciptakannya, iaitu menciptakan Adam dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah manusia, maka jadilah sesuatu itu. Maksudnya maka jadilah manusia. Seperti itu juga penciptaan Nabi Isa, Allah berfirman kepadanya, jadilah manusia tanpa ayah, maka jadilah dia. Okey. 60, kebenaran itu dari Tuhanmu. Khabar mubtada'nya di bawah khabar mubtada' mahzuf, iaitu tentang persoalan Nabi Isa. Jadi kebenaran itu dari Tuhanmu. Jadi persoalan tentang Nabi Isa ni, kebenaran itu dari Tuhanmu. Kerana itu janganlah engkau, wahai Muhammad, termasuk orang yang ragu tentangnya, tentang kebenaran kisah Nabi Isa AS. Siapa yang membantahmu, ayat 61, dari kalangan Nasrani dalam hal ini, setelah engkau memperoleh ilmu, maksudnya terkait persoalan Nabi Isa, katakanlah Muhammad kepada mereka, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, kami sendiri dan kamu juga. Ini dipanggil mubahalah ni. Fa in hajjuka hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm faqul ta'alu nad'u aba'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum fanabtahil. Maka sumpah laknat. Ni dipanggil, ni ayat sumpah laknat ni. Fanabtahil. Ni mubahalah ni, mubahalah. Sumpah laknat. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ni panggil anak kamu, isteri kamu dan kita sendiri, lalu kita kumpulkan mereka, kemudian marilah kita bermubahalah. Sumpah laknat. Kumpulkan mereka, memohon sepenuh hati dan berdoa agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Laknat Allah kata orang-orang yang membohong, yang berdusta. Dengan berdoa, ya Allah, kutuklah orang yang berdusta terkait persoalan Nabi Isa alaihissalam. Nabi SAW mengajak utusan Najran untuk bermubahalah ketika mereka membantah beliau terkait persoalan Nabi Isa. Ayat ni, dia punya sebab nuzul dia ialah sebab apa? Ada Nasrani daripada Bani Najran, dia datang jumpa Nabi dan dia membangkanglah tentang isu Nabi Isa ni. Dia kata Nabi Isa ni bukan seorang Nabi atau seorang Rasul, tetapi dia ialah anak Tuhan. Jadi Nabi SAW ajak dia orang untuk bersumpah. Mereka akhirnya berkata, biarkan kami berfikir terlebih dahulu, setelah itu kami akan datang kepadamu. Orang yang memiliki pandangan di antara mereka berkata, kalian sudah mengetahui kebenaran nubuah Nabi ni, dan tidaklah suatu kaum bersumpah mubahalah dengan seorang Nabi, melainkan mereka pasti binasa. Maka biarkan sahaja orang itu. Ni. Jadi dia orang tahu kan kebenaran Nabi SAW. Jadi dia orang pun takut. Mereka kemudian menemui Rasulullah yang sudah keluar bersama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah dan juga Sayyidina Ali. Beliau berkata kepada mereka, saat aku berdoa, aminilah doaku. Utusan Najran enggan bersumpah mubahalah dan mereka berdamai dengan beliau dengan kesediaan membayar jizyah. Hadis Abu Nu'aim. Ini disebutkan dalam hadis Nabi dah bawa family, bawa cucu, bawa anak kan, bawa menantu sekali. Okey, untuk sumpah mubahalah. Jadi Nabi suruh dia orang bawa juga. Okey. Tak berani, dia orang tahu dia orang salah. Okey. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, seandainya orang-orang Nasrani Najran meneruskan mubahalah, tentu mereka pulang sementara harta dan keluarga mereka sudah tidak ada lagi. Riwayat lain menyebutkan, andai mereka keluar untuk bermubahalah dengan Nabi SAW, tentu mereka terbakar. Jadi memang laknat daripada Nabi SAW, laknat daripada Nabi ni. Sebab tu ulama kata, kalau dalam hadis-hadis Nabi sebut Nabi laknat, Nabi sebut celaka dan sebagainya, maka semua tu ghayatuz zajar. Dia panggil macam mana nak terjemah ghayatuz zajar ni? Maksudnya larangan yang keras lah. Bukan betul-betul Nabi nak maksudkan dengan kecelakaan tu. Sebab kalau Nabi kata celaka, memang celaka sungguh, memang masuk neraka kan. Tapi ni nak bagi tahu bahawasanya jangan buat sungguh-sungguh ni. Sebab tu ulama-ulama semua dalam kitab tafsir dan hadis semua sebut syarahkan macam tu. Bila dalam hadis sebut Nabi sebut celaka, Nabi doakan kecelakaan dan sebagainya, kecuali untuk sebagai orang lah. Semua tu ialah untuk menunjukkan contoh laknat kepada orang yang pakai tatu kan, bertatu, yang membuat tatu untuk orang kan. Semua tu ialah untuk menunjukkan akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, larangan lah. Larangan yang bersangatan daripada Nabi SAW. Baik. Okay, saya rasa ni ni satu muka surat 15 minit ni.
Boleh kot. InsyaAllah kita banyak muka surat lagi ni. marah Ustaz Ustaz Mafih dengan Ustaz Nina Zuki ni. Saya macam mana kita baca sepintas lalu lah. Saya syarah macam tadi kira panjang pula. Kita baca, insyaAllah lah kita ambil sama-sama. Dan kalau tuan-tuan nak ni pun tuan-tuan boleh tengok dalam tuan-tuan punya kitab terjemahan lah, Quran terjemahan. Quran terjemahan perkata ke dengan yang maksud pun dia insyaAllah akan bawa maksud lebih kurang sama je insyaAllah. Boleh dah? Baik. Ayat 62 saya pergi lajulah insyaAllah. Sungguhnya ini iaitu perkaranya, inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya iaitu perkara yang disebutkan adalah kisah berita yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadah, disembah selain Allah, dan sungguh Allah Maha Perkasa dalam kekuasaannya, Maha Bijaksana dalam ciptaannya. Okay. Ya, kemudian jiwa mereka berpaling dari keimanan. Fa in tawallau, jika mereka berpaling dari keimanan, maka ketahuilah bahawa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerosakan. Lalu Allah memberi balasan kepada mereka. Rangkaian kalimat ini adalah menempatkan isim zahir di tempat dhamir. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama. Sawa adalah masdar perkataan mustawin yang sama, iaitu sama persoalannya. Ya ahlal kitab ya ahlal kitab qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Jadi antara kami dan kamu, apa perkataan yang sama ni? Bahawa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan bahawa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain arbaban min dunillah. Okay, Tuhan-Tuhan selain Allah. Maksudnya, seperti halnya pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang kalian jadikan Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maksudnya berpaling dari tauhid, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang Muslim. Maksudnya mengesakan Allah. Ayat 65, ayat berikut turun ketika kaum Yahudi berkata, Nabi Ibrahim itu orang Yahudi dan kami mengikuti agamanya. Kaum Nasrani juga mengatakan hal yang sama. Wahai ahli kitab. Jadi turun ayat ni. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantah tentang Nabi Ibrahim? Iaitu dengan mengatakan bahawa ia menganut agama kalian. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Dengan rentang waktu yang panjang, dan Yahudi dan Nasrani baru muncul setelah Taurat dan Injil turun. Apakah kamu tidak mengerti akan kebatilan perkataan kalian? Ni Allah Ta'ala nanya. Begitulah antum. Ni ialah gitulah. Macam tu peringatan. Begitulah. Huruf ha itu untuk peringatan. Kamu sebagai mubtada, kamu kedudukannya sebagai khabar. Begitulah kamu berbantah-bantah. Ayat dia macam ni. Begitulah kamu berbantah-bantah, macam tu, tentang apa yang kamu ketahui terkait persoalan Nabi Musa dan Nabi Isa, dan kalian mengaku bahawa kalian menganut agama keduanya. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui, iaitu tentang persoalan Nabi Ibrahim. Allah mengetahui keadaan Nabi Ibrahim sedang kamu tidak mengetahui. Kemudian Allah berfirman seraya membebaskan Nabi Ibrahim dari apa yang diklaim oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, maksudnya yang didakwa oleh orang Yahudi dan Nasrani. Nabi Ibrahim, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ni Allah Ta'ala kata. Nabi Ibrahim tu bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia ialah apa? Hanifah, Muslimah. Dia ialah seorang yang hanifah muslimah. Dia ialah seorang yang lurus, hanif, agama yang lurus. Maksudnya meninggalkan seluruh agama dan hanya menuju pada satu agama yang lurus. Dan muslim maksudnya ahli tauhid, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Ayat 68, orang yang paling dekat kepada Ibrahim, maksudnya yang paling berhak ke atas Ibrahim ialah orang yang mengikutinya di masanya dan Nabi ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sebahagian besar syariatnya sama seperti syariat Nabi Ibrahim. Syariat kita hampir samalah, banyaklah kesamaan dia dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini disebut dalam ni. Dan orang yang beriman dari kaumnya
dari umatnya. Mereka inilah yang patut mengatakan kami menganut agama Ibrahim, bukannya kalian. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, iaitu sebagai pembela dan penjaga mereka. Ayat berikut turun ketika ada kaum Yahudi yang mengajak Muaz, Sayyidina Huzaifah dan juga Sayyidina Ammar untuk masuk ke dalam agama mereka. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Kerana yang menanggung dosa kesesatan mereka tidak lain adalah mereka sendiri. Orang-orang mukmin tentu tidak mahu mengikuti mereka, tetapi mereka tidak menyedari akan hal itu. Okey, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Maksudnya Al-Quran yang di dalamnya berisi ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Padahal kamu mengetahui kebenarannya, kamu tahu bahawa hal itu benar. Okay. Ayat seterusnya, wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? La talbisul haqqa bil batil. Lima talbisuna al-haqqa bil batil. Okey, dengan mengubah dan memalsukan dan kamu menyembunyikan kebenaran, iaitu tentang ciri-ciri Nabi SAW, padahal kamu mengetahui bahawa hal itu benar. Okey, dia orang tipu lah ketika mana ditanyakan kepada rahib-rahib Yahudi ni kan, bahawasanya tentang kebenaran Nabi SAW, maka dia kata kepada kafir Quraisy, dia kata tak, sebenarnya agama kamu ni lagi betul daripada apa Nabi SAW bawa kan. Dia orang sembunyikan walaupun dia orang dah tahu betul. Dia orang dah buat ujian pun kan untuk Nabi SAW. Tapi dia orang tak nak mengaku. Dan sebab segolongan ahli kitab berkata kepada sesama mereka, iaitu orang Yahudi berkata kepada sesama mereka, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman, iaitu Al-Quran, pada awal siang, dan ingkarilah agama mereka pada akhir siang, iaitu malam, supaya mereka, maksudnya supaya orang-orang beriman itu kembali kafir dari agamanya. Okey. Supaya mereka jadi kafir balik. Akhirahu la'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali. Tu. Okey, dengan begitu kaum Yahudi itu akan mengatakan bahawa orang-orang itu keluar dari agamanya setelah memasukinya, padahal mereka adalah orang yang berilmu. Itu tidak lain adalah kerana mengetahui kebatilan agama tersebut. Mereka juga berkata, dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Maksudnya sesuai dengan agamanya. Allah berfirman, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah, iaitu Islam. Selain itu adalah sesat. Rangkaian kata ini sisipan. Dia ada ini kaedah nahwu lah, tak apa. Janganlah kamu percaya bahawa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, iaitu kitab, hikmah dan keutamaan. Keutamaan. Boleh? Maknanya adalah janganlah kalian mengakui bahawa seseorang diberi keutamaan seperti itu selain orang yang mengikuti agama kalian. Atau bahawa mereka akan menyanggah kamu, wahai orang-orang mukmin, untuk mengalahkan kalian di hadapan Tuhanmu pada hari kiamat. Kerana agama kalian lebih benar. Qiraat lain menyebut an dengan hamzah taubi', dengan hamzah celaan. Artinya atau seseorang diberi sesuatu sepertinya, maka akuilah dia dan percayailah dia. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Maknanya, bagaimana kalian tahu bahawa tidak ada seorang pun yang diberi sesuatu yang diberikan kepada kalian? Allah Maha luas. Banyak kurnianya, Maha mengetahui siapa yang pantas menerima, siapa yang paling patut menerimanya. Yang ke-74, dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah memiliki keruniaan yang besar. 75, dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, nescaya dia mengembalikannya kepada kamu kerana ia amanah. Seperti Abdullah bin Salam. Ada seseorang yang amanahkan kepada dia 1,200 emas kepadanya, uqiyah emas kepadanya, lalu dia kembalikan wang tersebut kepada orang yang amanahkan dia dengan emas tersebut. Tetapi ada pula yang di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu kerana ia khianat, kecuali jika engkau selalu menagihnya, tidak membiarkannya, lalu ketika engkau membiarkannya maka ia mengingkari amanat itu. Seperti Ka'ab bin Ashraf yang
amanahkan wang 1 dinar oleh seorang Quraisy, lalu Ka'ab mengingkari hal itu. Yang demikian itu maksudnya perbuatan tidak mengembalikan barang titipan, barang amanah itu disebabkan mereka berkata, iaitu kerana kata-kata mereka, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Maksudnya adalah bangsa Arab kerana ahli kitab menganggap perbuatan zalim yang dilakukan terhadap orang yang tidak seagama dengan mereka adalah sah-sah sahaja. Maksudnya macam ni. Maksudnya diorang Ka'ab al-Ashraf semua ni, Abdullah bin Salam ni, diorang ni orang Yahudi. Kan? Jadi bagi diorang, orang kafir Quraisy ni ialah orang yang buta huruf, orang yang tak ada agama. Low standard lah. Low standard. Jadi kalau buat salah kat diorang ni, tak ada dosa. Tu maksud dia. Okay? Tak ada dosa. Dan mereka menisbahkan anggapan seperti itu kepada Allah. Allah berfirman, mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah Ta'ala, iaitu terkait dengan penisbahan penyataan itu kepadanya. Padahal mereka mengetahui bahawa mereka berdusta. Sebenarnya mereka ahli kitab berdosa kerana perbuatannya terhadap bangsa Arab. Barang siapa menepati janji, maksudnya janji yang ia buat atau janji yang Allah titahkan kepadanya seperti menunaikan amanah dan lainnya, dan bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan segala kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan-ketaatan, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maksudnya Allah memberi balasan kepada mereka. Okey, ayat berikut turun terkait kaum Yahudi ketika mereka mengubah ciri-ciri Nabi SAW yang tertera dalam kitab Taurat, dan terkait orang yang bersumpah dusta dalam pengakuan dan orang yang atau dalam menjual barang dagangan. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan, maksudnya menukar janji Allah, maksudnya yang Allah titahkan kepada mereka untuk beriman kepada Nabi dan menunaikan amanah, dan sumpah-sumpah mereka yang mereka ucapkan secara dusta kepada Allah dengan harga yang murah, maksudnya dengan harta dunia, mereka itu tidak memperoleh bahagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka kerana murka kepada mereka, tidak akan memperhatikan mereka, maksudnya Allah tidak merahmati mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, maksudnya tidak membersihkan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, iaitu azab yang menyakitkan di dalam neraka. Dan sungguh di antara mereka, ayat 78, iaitu ahli kitab, nescaya ada segolongan, iaitu sekelompok orang seperti Ka'ab bin Ashraf yang memutarbelikkan lidahnya membaca kitab, maksudnya membelokkan bacaan isi kitab tidak sesuai yang diturunkan, seperti tentang sifat Nabi SAW dan semacamnya. Okey, agar kamu menyangka yang mereka baca, iaitu bacaan yang diubah, itu sebahagian dari kitab yang diturunkan Allah, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui bahawa mereka berdusta. Okay. Ayat berikut turun ketika orang Nasrani Najran berkata bahawa Nabi Isa memerintahkan mereka untuk menjadikannya Tuhan, dan ketika sebahagian kaum muslimin meminta untuk dibolehkan bersujud kepada Nabi SAW. Tidak mungkin, maksudnya tidaklah patut bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah, iaitu pemahaman terhadap syariat dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, kemudian penyembah Allah, bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, iaitu menjadi ulama yang mengamalkan ilmu yang dinisbahkan kepada Allah dengan tambahan alif dan nun untuk penghormatan. Kerana kamu mengajarkan ta'lamun. Okey, dibaca tanpa atau dengan tasydid ta'lamun atau tu'limun kitab, dan kerana kamu mempelajarinya. Maksudnya bila menginginkan manfaatnya ilmu, hendaklah kalian mengamalkannya. Okey, dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu, Allah tidak memerintahkan kalian. Itu maksudnya. Atau dibaca mansub kerana diatafkan kepada kata yaqul. Ni nahulah, iaitu tidak mungkin seorang manusia memerintahkan kalian, iaitu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan, sebagaimana Syaibah menjadikan malaikat sebagai Tuhan, Yahudi menjadikan Uzair sebagai Tuhan, dan Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Okey, apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim? Jelas hal ini tidak patut baginya. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi, manakala aku memberikannya, okey, kami ataupun yang kami berikan kepadamu kitab dan hikmah,
kepadamu lalu datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, iaitu kitab dan hikmah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nescaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Rangkaian kalimat ini adalah jawabul qasam. Maksudnya jika kalian menjumpainya dan umat-umat mereka mengikuti mereka dalam hal itu. Allah berfirman kepada mereka, apakah kamu setuju akan hal itu dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi atas diri kalian dan para pengikut kalian akan pengakuan itu. Dan aku menjadi saksi bersama kamu dan juga mereka. Maka barang siapa berpaling setelah itu, iaitu setelah perjanjian tersebut, maka mereka itulah orang yang fasik. Okey. 83. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Iaitu orang-orang yang berpaling dari perjanjian. Yabghu ni ialah iaitu orang-orang yang berpaling dari perjanjian. Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri, maksudnya tunduk kepada Allah, kepadanya. Baik dengan suka tanpa keengganan maupun terpaksa kerana pedang dan melihat kekalahan yang sudah diambang mata, dan hanya kepadanya mereka kembali. Lafaz turja'un boleh dibaca dengan turja'un dan yurja'un. Dia ada dua qiraat lah. Hamzah di awal ayat menunjukkan pertanyaan pengingkaran. Afa ghaira dinillah. Tu adalah ayat menunjukkan pengingkaran. Okey. Qul amanna billah. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada orang apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka. Maksudnya tidak membezakan dengan mempercayai sebahagian dan mendustakan sebahagian yang lain. Dan hanya kepadanya kami berserah diri, iaitu ikhlas dalam beribadah. Ayat selanjutnya turun berkaitan dengan orang yang murtad dan bergabung dengan orang yang kafir. Okey. Ayat seterusnya ni menceritakan tentang orang yang murtad dan orang yang kafir. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Sebab neraka menjadi tempat kembali baginya untuk selama-lamanya. Sebab tu dia rugi. Bagaimana maksudnya tidak? Allah akan memberi petunjuk kepada satu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakuinya, iaitu bersaksi bahawa Rasulullah Nabi Muhammad itu benar-benar Rasul. Dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Maksudnya hujah-hujah yang nyata akan kebenaran Nabi SAW. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim, maksudnya orang-orang kafir. Ayat 87, mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Ayat 88, mereka kekal di dalamnya, iaitu laknat atau neraka seperti yang ditunjukkan sebelum ni. Tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Maksudnya mereka tidak diberi tangguh daripada azab dan juga balasan api neraka tu. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan kebaikan, maksudnya mereka memperbaiki amal perbuatan mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun untuk mereka, Maha Penyayang terhadap mereka. Ayat berikut turun berkaitan dengan kaum Yahudi. Sungguh orang-orang yang kafir, maksudnya kafir terhadap Nabi Isa setelah beriman kepada Nabi Musa, kemudian bertambah kekafirannya kepada Nabi Muhammad, tidak akan diterima taubatnya. Iaitu ketika nyawa mereka sudah sampai di kerongkong atau mati dalam keadaan kafir. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun itu berupa emas sepenuh bumi. Maksudnya emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus dirinya, iaitu huruf fa dimasukkan ke dalam khabar inna kerana lafaz allazina menyerupai syarat. Juga untuk memberitahu sebab tidak diterimanya tebusan sebanyak itu kerana mereka meninggal dunia di atas kekafiran. Maksudnya apa? Maksudnya kalau diorang nak tebus, kalau diorang ni mati dalam kafir, diorang nak tebus diri diorang dengan emas sepenuh bumi pun Allah Ta'ala tak terima. Itu maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih, yang menyakitkan dan tidak memperoleh penolong yang dapat mencegah dari seksa. Wa'iyazbillah. Okey.
Kemudian panjang gini. Kita pukul berapa dah tu? Setengah jam lagi. InsyaAllah lah saya, macam mana kita nak buat? Tak apalah, kita bacalah mana yang boleh. Sebab nak skip tu pun macam tak cantik kan. Tapi kita baca mana yang boleh, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca sama-sama. Kita bacalah mana yang sempat. Kemudian nanti untuk next tu saya baca apa ni? Saya baca khulasah lah. Saya baca khulasah itu lebih mudah. InsyaAllah nanti saya pakai tafsir Mukhtasar Ibnu Katsir. Itu lagi senang lah. Lagi senang sebab dia bagi khulasah terus untuk beberapa ayat satu khulasah kan. So itu lebih sesuai lah dengan timing kita tu. So saya minta maaf lah. So ni saya pertama kali ni. Pertama kali disuruh buat tadabbur kan. Disuruh buat tadabbur masa sejam. So dia tak biasa tu kan dengan format dia tu. So insyaAllah sekali lagi nanti kita akan baca dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca secara khulasah insyaAllah. Baik, tapi yang ni kita baca satu-satu dulu lah. Kita tengok mana yang sempat. So paling tidak tuan-tuan, adalah ayat tu kita tahu maksud dia bila kita baca kan, time tarawih tu ataupun time kita baca Quran tadarus tu, oh ni maksud ayat ni. Tu gunanya lah. Sebab kalau sekarang masya-Allah kan dah banyak kitab terjemahan, dah banyak Quran terjemahan. Sayanglah kalau kita tak pernah khatam terjemahan tu. Tu sayang juga. Okay, sayang tak pernah khatam terjemahan. Paling tidak memang betul kita nak faham keseluruhan tu kena baca tafsir. Tapi paling tidak kita dapatlah sedikit gambaran, oh ni maksud ayat ni. Tapi apa maksud di sebaliknya tu kena baca tafsir lah. Dan sekarang pun banyak dah kita tafsir yang dijual kan. Boleh beli yang tebal pun ada, tafsir Ibn Katsir ada, tafsir yang baru-baru pun ada kan, antaranya tafsir Al-Munir kan. Syekh Wahbah Zuhaili punya kitab. Tu baguslah, cuma tu tebal lah kan, kita nak habis satu Ramadan macam payah juga tu. So kita beli macam tafsir Jalalain saya beli ni, senanglah, ringkas. Okay? Baik, kita baca muka surat 62 ayat 92. Lan tanalul birra, ni juzuk 4, dah masuk juzuk 4. Okey lah tu. Okay, dah masuk juzuk 4 insyaAllah. Sepatutnya dah sampai juzuk 5 ni, tapi insyaAllah boleh lah tu. Okay, kamu tidak akan memperoleh kebajikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ni ayat ni sangat cantik lah. Ayat ni sangat cantik. Kalau kita boleh pause kat sini kan, kita ambil perhatian. Allah Ta'ala kata apa? Kamu tidak akan memperolehi kebajikan. Albir, kebajikan tu. Maksudnya pahalanya, iaitu syurga, sebelum kamu menginfakkan, mensedekahkan, menyedekahkan sebahagian harta yang kamu cintai di antara harta kalian. Tunfiqu mimma tuhibbun, dan wa ma tunfiqun min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa pun yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui lalu memberikan balasannya. Maksudnya ayat ni apa? Kalau kita nak bersedekah, maka sedekahlah dengan benda yang terbaik, yang benda yang paling kita sayang. Tu dia. Kalau kita nak sedekahlah benda yang paling kita sayang. InsyaAllah. Itu pahala yang paling besar. Sebab tu kan kisah Habil dan Qabil kan. Kisah Habil dan Qabil. Habil kan pengembala. Qabil ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni ialah petani. Dia penanam kan. Ketika mana Allah Ta'ala suruh dia orang korban kan. Ada ayat ke depan kan. Allah Ta'ala terima korban apa? Korban Habil. Sebab apa? Dia bagi binatang gembalaan dia yang paling sihat ni, yang paling gemuk, yang paling ni. Dan Habil pula dia ambil yang mana dia punya tanaman-tanaman dia yang dah nak busuk, dah layu dan sebagainya, bukan tanaman yang paling segar. Allah Ta'ala terima. Dan zaman tu syariat dia, kalau penerimaan daripada Allah Ta'ala, nampak disambar api daripada langit dan dibawa ke langit kan. Jadi yang disambar tu ialah korban Habil. Jadi kita ni alhamdulillah lah, kita tak adalah korban tu nampak siapa korban yang diterima Allah, siapa yang tak diterima kan. Kalau nampak tu malu juga. Okay, ramai orang tengok. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi itu syariat zaman dulu. Zaman ni Allah Ta'ala tutup aib kita. Cumanya nak bagi tahu apa, kalau kita ni sedekah ni, maka sedekah yang kita paling sayang. Kalau boleh buatlah. Kalau sedekah yang
sedekah apa yang kita nak sedekah. Memang semua orang pun sedekah apa yang dia nak sedekah. Tapi ada yang tak sepatutnya macam itulah. Ni teguran. Kadang-kadang ada orang dia buat kenduri, kan, ada lebihan makanan, lebihan tu barulah dia bagi dekat madrasah. Tu tak patut. Tuan-tuan, saya minta maaf. Ni sebut, kan, jangan buat macam tu. Sama juga kalau kita jemput budak-budak tahfiz dan sebagainya. Jangan biar budak, yelah kita nak suruh dia baca Yasin, dia baca qasidah, kan. Kita suruh dia buat tu semua dulu, baru kita bagi dia orang makan. Lepas tu kita bagi dia orang makan tu entah kat mana-mana, ceruk mana, kan. Dah, hidangkan makanan untuk dia orang dulu. Bagi dia orang makan dulu. Bagi dia orang tu makan VIP. Sebab apa? Dia orang ni ahli ilmu. Sama juga kalau kita buat kenduri, makanan yang first tu dia sentuh oleh ahli ilmu. Dia sentuh oleh para ulama. Bukannya yang last dah sakit baki, dah tak ada orang nak makan tu kita bagi. Dah nak basi tu. Tu tak ada adab, tuan-tuan. Tu tak ada adab dan tak ada akhlak. Tak ada berkat kita buat macam tu, kan. Dan Maulana Lutfi biasa cerita, ada orang hantar, kan, makanan, kan, makanan ke buah rasanya, tapi buah tu dah tak apa nak elok lah, kan, ke madrasah Seri Petaling. Maka Maulana Abdul Hamid Chin hantar balik kat orang tu, rumah orang tu, kan. Hantar balik kat rumah orang tu, kan. Sebab apa? Sebab nak ajar dia supaya jangan pandang ahli ilmu ni pandang macam tempat sisa sampah. Tu kena ajar nilai madrasah ni macam mana. Sebab ni lah bakal orang yang nak mengajar kita, mengajar anak cucu cicit kita tentang agama. So kena letak nilai yang sepatutnya. So kalau nak bagi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bagi yang benda yang kita paling sayang, kan? Bagi benda yang kita paling sayang. Boleh? Okay, kalau boleh. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat 93. Ayat berikut turun ketika orang Yahudi berkata, kamu mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim, padahal ia tidak memakan daging unta dan tidak meminum susunya. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, iaitu Yaqub atas dirinya, iaitu unta ketika ia menderita sakit, sakit saraf, kan, sakit saraf dia punya pinggul dia. Akhirnya ia bernazar jika sembuh nanti tidak akan memakan unta sehingga unta diharamkan baginya sebelum Taurat diturunkan. Maksudnya larangan memakan unta terjadi setelah Nabi Ibrahim, bukan pada masanya seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi. Katakanlah, jadi ni nak rod lah. Ni nak rod ni apa terjemahan bahasa Melayu nak menyangkal. Nak menyangkal. Minta maaf lah, kita biasa baca dengan orang-orang mengajar, kan. So kita biasa sebut rod ni ialah menyangkal lah pendapat. Jadi Allah Ta'ala nak rod kata-kata orang Yahudi yang kata Nabi Ibrahim tak makan daging unta. Sebenarnya yang tak makan tu ialah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub iaitu siapa? Iaitu cucu Nabi Ibrahim. Maksudnya larangan memakan unta terjadi setelah Nabi Ibrahim, bukan pada masanya seperti yang dikatakan Yahudi. Katakanlah kepada mereka, maka bawalah Taurat lalu bacalah untuk membuktikan kebenaran kata-kata kalian. Jika kamu orang-orang yang benar dalam kata-kata itu. Mereka pun terdiam dan tidak mampu menunjukkan isi Taurat yang melarang memakan unta. Allah berfirman, maka barang siapa mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maksudnya setelah hujah-hujah yang nampak jelas bahawa pengharaman unta itu untuk Nabi Yaqub sahaja dan bukan sejak masa Nabi Ibrahim, maka mereka itulah orang-orang zalim. Maksudnya melanggar kebenaran sehingga mencapai kebatilan. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah terkait permasalahan ini seperti halnya semua berita yang dia sampaikan. Maka ikutilah agama Nabi Ibrahim yang aku anut, yang lurus, iaitu meninggalkan seluruh agama dan condong menuju kepada agama Islam. Dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Ayat berikut turun ketika orang Yahudi berkata, kiblat kami sudah ada sebelum kiblat kalian. Orang Yahudi dia cakap, kami punya kiblat dah ada dah sebelum kiblat kamu semua ni. Jadi kita berkata, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun oleh manusia di bumi ialah Baitullah yang di Bakkah, iaitu di Mekah. Mekah dengan Bakkah ni dua nama lah. Bakkah pun betul, Bakkah pun betul, Makkah pun betul. Jadi
Syekh Hamzah dia sebut apa ni, mim dengan ba ni dia ukhtani kan, dia ialah adik beradik. Makkah boleh, Bakkah pun boleh. Cuma ada ulama yang bezakan, ada ulama yang samakan maksud dia. Ada yang kata dia punya lembah tu lah maksud Bakkah, rumah tu sendiri ialah maksudnya Mekah. Ada yang kata sebaliknya lah, tu masalah ulama lah. Cumanya Bakkah ni sebab dalam Bible dia tak sebut Mekah, dia sebut Bakkah. Jadi orang tak tahu, orang sekarang lah tak tahu kalau tak mengaji lah. Dia tak tahu Bakkah tu kat mana. Dan orang-orang apa ni padri-padri Kristian pun dia tak terangkan. Ni Syekh Hamzah sebut lah. Jadi dia kata ketika saya baca Bible, sebab dia dulu orang Kristian kan, dia kata saya Bakkah ni kat mana, Bakkah ni kat mana kan. Sebab kisah Nabi Ibrahim tu ada dibawa ke Bakkah. Bakkah kat mana tu kan. So dalam peta tak ada lah. Tapi kalau kita ni kita tahu. Okay, jadi bibakkata mubarakan. Jadi sesungguhnya rumah ibadah yang pertama yang dibina kat bumi ni ialah Mekah. Kaabah tu, Bakkah adalah satu bahasa di Mekah. Disebut Bakkah kerana negeri tersebut membinasakan orang-orang yang lalai, orang-orang lalim. Ni apa benda? Tengok balik dia punya nas dia. Kaabah dibangunkan malaikat sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi Kaabah lah yang dibina dulu. Okay, Kaabah dibina dulu. Kaabah dibangunkan oleh malaikat. Setelah itu barulah Al-Aqsa. Al-Aqsa diletakkan dengan rentang waktu 40 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahihain. Juga disebutkan dalam hadis, sungguh Kaabah tampak pertama kali di permukaan air pada saat penciptaan langit dan bumi dalam bentuk buih putih. Lalu bumi di bawahnya dihamparkan. Yang diberkahi, yang kata ini berkedudukan sebagai hal dari Al-Lazi, iaitu yang memiliki berkah. Okey, Kaabah yang memiliki berkat dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam kerana itu adalah kiblat mereka. Jadi kita tahu bahawasanya Kaabah lah rumah pertama. Dan kita tahu juga berdasarkan Darbul Anbiya kan, ni kajian yang ditulis oleh Dr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Abdullah Al-Qadi. Syekh Abdullah Al-Qadi dia ni guru kepada guru saya lah. Guru saya Syekh Umar Quraisy, guru dia Syekh Abdullah Al-Qadi, guru dalam mazhab Syafi'i, dan juga kawan baik kepada Syekh Hamzah lah. Dia ni kawan baik kepada Syekh Hamzah. Dia ada satu buku Tariqul Hijrah, jalan dia ikut jalan yang Nabi lalui dalam hijrah, peta setiap hari tu Nabi lalu kawasan mana. Dia ada buku, dia bagus, buku sangat bagus lah. Saya ingat nak minta izin kat dia buat slide kan, untuk kalau nak cerita pasal hijrah pakai slide tu, masya-Allah. Kita tahu satu-satu. Memang orang kata cerita satu hal tapi orang nak ambil ibrah kan. Tapi satu juga kita nak tahu Nabi lalu mana ni. Kita nak tengok dalam peta. Dia ada peta dia. Dari awal daripada Mekah tu Nabi lalu jalan mana-mana, jalan yang biasa dan sebagainya. Kemudian sampailah ke Madinatul Munawwarah. Sakiniha afdhalus salat wa azkas salam. Baik. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim, iaitu batu pijakan Nabi Ibrahim pada saat membina Kaabah, membina Baitullah, sehingga kedua kakinya meninggalkan jejak di batu tersebut. Batu ini sampai saat sekarang masih ada meskipun sudah melewati rentang waktu yang lama dan sudah melalui banyak penguasa. Tanda-tanda lainnya adalah amal kebaikan dilipat gandakan di tempat itu dan burung tidak dapat terbang di atasnya. Barang siapa memasukinya, iaitu Baitullah, amanlah dia. Maksudnya dia tidak dibunuh, dizalimi atau yang lainnya. Dan di antara kewajipan manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, iaitu wajib berhaji ke Baitullah. Lafaz hijju kan, boleh dibaca dengan hij, boleh dibaca dengan haj. Ada dua bahasa terkait dengan bentuk masdarnya. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti, ni disebut boleh baca hij. Orang selalu sebut haji kan, haji, tapi dia boleh baca hij. Dia boleh baca hijju, boleh baca hajju. Dalam kitab biasa sebutlah, tapi yang lebih fasihnya hijju lah. Kalau tak silap lebih fasih ke lebih rajih macam tu lah. Tapi duduk boleh, tak salah lah. Okey, sebab ada dua-dua ada bahasa dia. Haji artinya menyengaja atau menuju. Badal ganti kepada an-nas adalah dari lafaz an-nas, adalah orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.
baiti man istata'a ilaihi sabila tu. Orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nabi SAW menafsirkannya mampu adalah memiliki bekal dan juga kenderaan. Hadis riwayat Hakim dan lainnya. Barang siapa mengingkarinya, maksudnya mengingkari Allah atau ibadah haji yang diwajibkan Allah, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam, iaitu manusia, jin dan malaikat juga tidak memerlukan ibadah mereka semua. Okey. 98, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, iaitu Al-Quran, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan, lalu membalas kalian kerana kekafiran kalian. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halang, maksudnya memalingkan orang-orang yang beriman dari jalan Allah, yang ini dari agamanya dengan mendustakan Nabi SAW dan menyembunyikan nikmatnya. Kamu menghendaki jalan Allah bengkok. Lafaz iwaja adalah masdar, artinya bengkok, iaitu condong dari kebenaran, padahal kamu menyaksikannya. Maksudnya kalian tahu bahawa agama yang diredai dan lurus adalah agama Islam seperti yang tertera di dalam kitab kalian, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan, seperti halnya kekafiran dan pendustaan. Allah hanya menunda kalian hingga waktunya, lalu Allah akan memberikan balasan kepada kalian. 100, ayat berikut turun ketika seorang Yahudi melintas di hadapan suku Aus dan Khazraj. Mereka marah melihat keakuran kaum Aus dan Khazraj, lalu ia mengungkit peperangan yang pernah terjadi di antara mereka pada masa jahiliyah hingga mereka terlibat perkelahian dan nyaris terjadi perang. Ni ayat yang berikutnya ni lah. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'uni fariqam minal ladzin. Tu ayat dia. Baik, sikit lagi insya-Allah. Biasa kita habiskan lagi satu muka surat ni. Kita tak sempat lah nak pergi secara semua tu insya-Allah. Tapi saya yakin tuan-tuan boleh ni lah. Kita boleh tadabbur sama-sama, boleh baca sendiri daripada Quran terjemahan kita tu. Kita baca satu-satu sampai ni lah. Nak bagi kerja rumah bukan nak murid kan. Tapi itu kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan boleh ni lah, boleh buka terjemahan, kita baca sama insya-Allah. Baik. Ni nak jadi kita punya apa tuan-tuan? Nak jadi kita punya pencetus lah. Pencetus kepada kita punya amalan seharian kita dalam bulan Ramadan ni insya-Allah. Okay? Baik. Mana tadi? Baik. Wahai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang yang diberi kitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir setelah beriman. Okay. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Kalimat tanya yang menunjukkan kehairanan dan celaan. Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya, Nabi Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Maksudnya Allah ditaati sehingga tidak diderhakai, disyukuri sehingga tidak diingkari, diingat sehingga tidak dilupakan. Mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapa gerangan yang mampu seperti itu? Ayat ini kemudian dihapus oleh firman surah At-Taghabun, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Jadi ayat ni bukan dia punya terjemah hapus. Maksudnya ayat ni dimansuhkan. Dia ada satu benda. Ni pun satu benda juga bagus. Kitab tafsir kita tahu mana ayat yang mansuh. Kalau kita baca terjemahan kita tahu ayat ni dah dimansuhkan. Dia ada satu perbahasan dalam ilmu syarak ni, nama dia nasikh wal mansuh, ataupun perbahasan nasakh kan, perbahasan nasakh. Tu dia biasanya dibahaskan di dalam kitab usulul fiqh lah. Tapi ada sebagian ulama yang bahas asing. Antara ulama yang mahir bab nasikh mansuh ni ialah Imam Syafi'i lah. Yang Imam Syafi'i. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kat mana tadi? Jadi ayat ni Allah Taala kata bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ni. Ayat ni payah ni. Okey. Maksudnya Allah ditaati sehingga tidak diderhakai, disyukuri sehingga tidak dikufuri nikmat dia, dan dia diingat dan tak lupa tu, payah tu. Mereka jadi para sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang mampu buat benda macam ni? Kalau kita ingatlah macam ayat semalam lah.
ayat semalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam ayat la yukallifullahu nafsan tu kan, ayat sebelum tu amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir kan. Bukan ayat sebelum tu, ayat sebelum tu lagi kan. Macam mana ayat dia? Saya pun tak ingat dah. Kena tengok boleh lah surah Baqarah kan. Ini surah Baqarah kan, ayat kalau ingat balik apa yang Ustaz Raja Ahmad Mukhlis bawa semalam tu, kan ayat tu cerita pasal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard fa in tubdu anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Tu ayat tu Allah Taala kata apa, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Kan ayat ni payah tu. Dan Allah Ta'ala kata apa yang ada di dalam hatimu, jika kamu nyatakan, maksudnya menampakkan apa yang ada di dalam hatimu berupa keburukan dan tekad untuk melakukannya, atau kamu sembunyikannya, nescaya Allah hitung tentang perbuatan kamu tu. Jadi para sahabat tanya, ya Rasulullah kan, macam mana ni kan, dalam benda yang luar okay lah kita nak jaga, lintasan-lintasan hati ni macam mana nak jaga? Maka Rasulullah kata amanah, beriman lah kan, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi. Jadi mereka semua beriman. Lepas tu barulah Allah Taala turunkan ayat, menasahkan ayat yang atas tu kan, la yukallifullahu nafsan. Jadi ini macam sama gaklah, ni payah ni. Jadi turun surah dalam surah At-Taghabun kan, surah At-Taghabun juzuk 29 juzuk 28 kan, surah At-Taghabun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Turun ayat ni. Ayat ni kemudian dihapus oleh firman-Nya, tu ayat tu. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, iaitu dalam keadaan mengesahkan Allah. Ayat 103, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, iaitu agamanya. Dan janganlah kamu bercerai-berai setelah masuk Islam. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, wahai golongan Aus dan Khazraj, ketika kamu dahulu, iaitu sebelum Islam, bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu dengan Islam, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara dan dalam agama dan pembelaan. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, iaitu ketika kafir dulu, iaitu tidak ada pemisah antara kalian dan neraka selain kalian mati dalam keadaan kafir. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana dengan iman. Demikianlah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat 104, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, iaitu Islam. Menyeru kepada kebajikan ni maksudnya Islam lah. Okay. Allahumma wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair. Khair tu apa? Khair tu Islam. Sebab tu dia buat dengan al-khair, dan dengan alif lam ma'rifah. Maksudnya kebaikan di situ tertentu. Kebaikan apa? Adakah semua jenis kebaikan? Tak. Maksudnya Islam. Okey. Menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah orang buat mungkar. Dan mereka itulah maksudnya orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, orang-orang yang beruntung. Okey. Min daripada minkum tu menunjukkan sebahagian. Kerana memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran hukumnya fardu kifayah, tidak wajib bagi seluruh umat Islam. Okey, namun juga tidak patut untuk semua orang untuk tidak mengetahuinya melaksanakannya. Pendapat lain mengatakan min tersebut sebagai tambahan. Maksudnya agar kalian menjadi umat yang memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Okey. Tapi yang lebih ni min tu, minkum tu sebahagian lah. Maksudnya sebahagian daripada kamu. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, iaitu meninggalkan agama mereka dan berselisih di dalamnya, setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ni sedikit fawaid kita kan, antara doa yang kita diajarkan oleh para ulama. Antaranya Imam Ar-Rafi'i, iaitulah seorang ulama mazhab Syafi'i, dalam kitab dia Muharrar, dia bawa doa ni, dan juga para ulama lain lah, even Imam Nawawi sendiri dalam kitab Azkar dia bawa doa. Doa apa? Doa ketika membasuh anggota wuduk. Kan? Imam Nawawi dalam kitab Azkar dia bawa, walaupun dalam Minhajut Talibin dia kata dia tak bawa lah zikir-zikir yang pada dia tidak ada hadisnya,
tetapi dalam kita azkar dibawa kan, antara doa ketika mana kita basuh muka kita doa kan, ya Allah jadikanlah wajah aku putih di hari yang mana yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh kan, Allahumma tabyad bayyid wajhi kama fi yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Tu yang ringkas lah. Kalau yang panjang, ya Allah, maksud dia lebih kurang, ya Allah, putihkanlah wajah aku pada hari yang kau putihkan wajah-wajah orang yang kau redha, orang yang kau orang-orang yang beriman dan sebagainya, dan hari yang kau hitamkan orang-orang musuh-musuh kau. Jadi kita minta kan supaya Allah Ta'ala putihkan wajah kita. Jadi bila hari itu ni, pada hari itu wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram, maksudnya pada hari kiamat. Ada pun orang-orang yang berwajah hitam muram, mereka adalah orang-orang kafir. Mereka dilemparkan ke dalam neraka dan kepada mereka dikatakan dengan bentuk celaan, mengapa kamu kafir setelah beriman pada hari pengambilan janji. Diorang ni sebenarnya dah beriman kan pada hari pengambilan janji tu kan, ketika mana kan roh semua telah mengambil bai'ah dengan Allah Subhanahu Taala kan. Bila Allah Taala tanya siapa ke aku, kita kata qalu bala kan, syahidana tu. Jadi mereka setelah bila kat dunia ni mereka kafir. Sebab tu Allah Taala cela mereka. Okey. Dan ada pun orang-orang pada hari pengambilan janji, kerana itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan ada pun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka adalah orang-orang mukmin. Mereka berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Jadi kita jangan lupa lah sentiasa doa, moga wajah kita ni pun jadi wajah kita ni putih. Itulah maksudnya ayat-ayat ini, ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu wahai Muhammad dengan benar. Baca dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi sesiapa pun di seluruh alam dengan menghukum mereka bukan kerana dosa. Jadi wallahu alam, saya rasa sampai sini dulu insya-Allah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak, kita tak dapat nak habiskan seluruh kita punya ayat ni. Insya-Allah saya cuba perbaiki kita punya sesi pada masa akan datang. Saya cuba untuk buat khulasah lah. Kita buat khulasah. Saya akan buat khulasah dulu untuk beberapa ayat tu. So supaya kita boleh meet kita punya target lah insya-Allah. So Allah Ta'ala alam, sekali lagi saya minta maaf pertama kepada pihak ARG dan juga Islami dan juga kepada tuan-tuan semua. Kita tak dapat nak habiskan ni. Tapi insya-Allah saya harap adalah sedikit manfaat daripada apa yang kita telah baca daripada tafsir Jalalain ini, dan semoga Allah Ta'ala kurniakan kebaikan yang sempurna kepada kita dalam bulan Ramadan ni dan menjadikan kita ni min ahli Al-Quran, daripada ahli Quran yang sentiasa hidup kita bersama dengan Quran insya-Allah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.